Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mari kita mula majlis kita, majlis ibu-ibu, umi-umi. Nah, hari ini ada umi saja nampak. Nah, Alhamdulillah, hari kedua lepas pada kita mula cuti panjang dengan sebab ikan pada berlaku pada kita sedunia ni, nah, iaitu COVID-19 ni, nah, COVID-19. COVID-19 ni kita tahu dah apa panggil COVID-19. COVID ni kita tahu dah penyakit corona tu dah. 19 tu mai daripada tahun 2019. Nah, benarnya COVID ni ada lama dah corona ni. Nah, corona penyakit corona ni orang nak pergi Mekah lama-lama dah duk cocok apa ni cocok ke apa? Cocok vaksin ke apa tu. Nah, ya timur mula-mula kita dengan penyakit corona ni kita pergi Mekah tu. Nah, lama dah banyak tahun dah kita dengan corona ni. Tapi mari berebok Tuhan izin pada penyakit ni pada kita seluruh dunia jadi sementara. Nah, pada tahun 2019. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah ujian hak Tuhan uji kita. Nah, ujian bakal kena belaka. Dah. Banyak ke ujian ni kena ada seumur nak hari kita ni. Dah ada nak hari. Nah, 24 jam ni sore-sore kita ni kerana tak ada orang tak kena ujian. Nah, kerana kita hidup kita adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Nah, cuma sikit banyak lah. Dah, sikit banyak apa panggil lama sementara gitu. Tapi hak ni lama sekaligus. Dah sekaligus. Alhamdulillah ibu. Kita pula plug lock panggil. Nah, Malaysia tak ada lagi dah. Malaysia tak ada lagi. Tadi anak cakap dengan ustaz dia di Indonesia. Sekolah dia pun tak buka seperti kita juga lagi lah. Nah, nak bebas-bebas. Malaysia kita ni lebih bebas daripada Malaysia dan Indonesia boleh di kawasan ni. Nah,
Walaupun gitu kita atau jangan kita terlalu pramat. Gapo yang panggil makna tu panggil deh. Walaupun gitu pun ada pihak bomo kesihatan ni masih lagi duk bimbang takut jadi pelut lot sekali ni takut mengebok kelik. Nah, kerana di Saudi hari ni kata kena sehari-hari tu atau 3,000, 4,000 rasa kena teacher tu. Wallahualam. Nah, itu berita. Nah, tapi nak kata sedang-sedang merebak. Dah sedang merebak. Kita tak boleh tahu, tak benar tak nampak dah, benar tu hatam penyakit tak nampak. Nah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu kita kena masih lagi dengan, walaupun pak kita masih lagi sudah pun lock ataupun buka dah pak kita setengah-setengah tu, tapi kesihatan jaga-jaga kena jaga lagi lah kita tu dah. Kita harap atau pak kita dan orang dengar suara kita hari ni, ibu-ibu muslim-muslimat dengar suara langsung kita pada cakap hari ni tu, kena pakak-pakak jaga lagi, usaha jaga lagi. Nah, jaga tu kena zahir batin. Nah, bukan zahir saja dak. Nah, bukan zahir, bukan pakai mes saja dak. Nah, kesihatan masih kena lagi dak pakak beringat. Dan bukan jaga zahir saja, jaga batin kata. Kadang-kadang kita percaya bawa zahir saja dak. Nah, hak batin maksudnya akidah kita tu. Nah, hati kita harap pada Tuhan tu. Hak tu kena besar pada hak zahir lagi dah. Lama dah harap hak zahir, kadang-kadang orang tak ada agama, tak ada akidah ni. Nah, dia dah harap hak tu lah, tak apa dah. Ada apa dah pakai jaga, ada mes, ada pakaian, ada gapo semua ubat gapo tu. Nah, benarnya hak kita harap pada Tuhan kita tu. Sebab itulah kita kena berdoa, tak ada berita. Nah, lama habis bunyi kata habis Covid ke, bunyi tak ada penyakit dah, kita pun berhenti doa. Nah, berhenti doa. Doa tu ada masih lagi kita. Itu lepas maya bila masa tu, nah, kena doa semua. Vaksin dengan doa. Vaksin sebenarnya vaksin dengan doa. Tawakal kita pada Allah itulah. Nah, tawakal Allah tu lebih pada segala-galanya, jaga dengan orang lain. Nah, memang alhamdulillah kita dah baca dah dalam adat tawakal pada kita tu, itu kita baca azkar pagi-pagi tu. Nah, duk tawakal pada Allah dah tu. Amalan cara panggil amalan tawakal dah tu. Nah, amal tawakal. Apa dia tu? Seperti dalam azkar kita, kita nampak ceraknya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berkali tu 7 kali. Nah, 7 kali. Atau baca 3 kul. Nah, 3 kul. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Apa lagi? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'. Pakai a'udzu bikalimatillahi tammat. Nah, itu semua tu adalah vaksin. Tak anggap itu semua tu adalah vaksin bagi kita orang Islam. Nah, waktu kita harap dengan Tuhan. Bila-bila pasal laginya kita terlupa juga ialah waktu berumah. Waktu kita keluar dari rumah kita tu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca di mulut kita, baca di hati hati. Di hati kita pun cerak kejap cik dengan Tuhan kita tu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah segala-galanya. Nah, bila kita baca doa ni Tuhan jaga kita segala-galanya. Nah, syaitan katakan, syaitan katakan, dia kata gilek buat kita nak tipu itu kan. Nak buat apa lagi dengan orang tu jaga dia. Nah, subhanallah. Allah, pat penyakit dengan apa lagi semua tu fok lu syaitan lah ke tu. Dah. Alhamdulillah. Tapi ramai lagi ni kita perhati muslimin, muslimat semua kita tu. Nah, galik dah. Bawa senang sikit malah galik. Itu penyakit senang tu. Dah. Ya kita tak ada senang. Bawa senang sikit malah nak galik, nak lupa. Lalai malah mari dah. Dah galik. Nah, galik malah mari. Tak kena doa dah. Pasal tak kena orang tak tolong Tuhan dah. Auzubillah min zalik. La ilaha illallah. Alhamdulillah ibu. Itulah kita kecek mentara nah. Selaginya kita ilmu kita ni, kita Islam. Alhamdulillah kita orang Islam.
nak buat gapo-gapo berpandu kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Nabi. Nabi hijab lah kita ngaji dah tengah Nabi ajar segala-galanya pada kita. Ambil tak tubik rumah saat ni tengok tubik rumah, naik sika, naik motor paling kok tu telma ni. Semua tu ada dalam ajaran Nabi. Sama ada kita tahu atau tak tahu. Nah, kalau tak tahu kena belajar. Nah, hok tahu dah kena amal. Hok tahu dah tak amal pun dah kat ni. Nah, lupa kita tak lupa saat ni. Nah. Bismillah, mula paling mudah sekali. Dekat dengan anak-anak kata. Anak-anak lana anak-anak kita duk pergi ngaji, duk pergi ke mana, nak pergi mulang ngaji dan pergi tubik main ke apa tu. Nah, kita kena keren juga anak kita tu. Bukan keren hamas saja dak. Dah kita kena keren juga ialah royak anak kita, anak baca bismillah tawakal tu Allah tu. Nah, kan hak ni hak paling penting sekali bagi anak kita. Itu royak dia. Kita boleh ajar pelan-pelan apa ni. Boleh ajar, boleh akidah pada anak kita tu. Nah, tanam akidah pada anak kita kata dia harap tu. Anak-anak kita nak pergi luar dia tak tahu kita nak harap siapa tu. Nah. Kita nak pergi jaga dia mustahil dah. Dah. Sebab tu kita ajak anak kita kata, hala-hala pak anak kecek belakang dah. Nah, bismillah. Paling mudah sekali anak kita baca boleh. Nah, ada tanya, anak pandai dak bismillah. Bismillah tawakal tu pandai. Baca dak dak. Nah. Baca dak mau budak. Sedia dah budak ya itu budak halah. Nah, kita orang tua pun dak juga kira lah. Nah. Dah. Syaitan geram benar kita ni dah. Allah Rabbil la ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya banyak cerita bila kita tak ada ilmu sebenar, ya cerita dongeng banyak. Dah cerita dongeng tu kita mula-mula kami nak kecek sebentar nah. Tu kita mula-mula berlaku apa dah? Berlaku COVID ni. Ingat tak? So makan telur 7 hotel. Nah, ni tengah malam geruk mi telefon kata mi. Sungguh dak orang giga budak halus pandai boleh kecek. Nah, so makan telur 7 hotel. Waktu lubang kos ada sebagai pak tu habis telur kapung dia. Nah, 7 hotel. Allahu akbar. Cerita banyak sekali ngada cerita dongeng banyak sekali dengar berlaku bala bencana COVID ni. Nah, gapo lagi? Hari gapo dah cerita banyak ni. Lain pada telur juta tu, pak kena makan bau kena ambil bau tak bucu pak rumah. Nah, ambil tak mari juga. Nah, tak mari COVID tu. Nah. Allah, tok guru royak tu. Daripada mak tok guru. Nah, tok guru mana tahu Allah alam. Nah. Bagi apa lagi? Kata nak berlaku bulan Ramadan malam tu 15 Ramadan kan betul dengan Jumaat. Itu cerita dongeng banyak dah. Cerita dongeng bala dah. Nah. Katut mes tapi tak katut telinga. Nah, telinga kita masuk belaka. Nah, dia bila tidak dalam hati kita tidak ada hak sebenar, dia mudah masuk benda bohong. Hak tu hak mana? Kita ni segala amalan hak kita ni buat kerja ni Tuhan tanda. Nah, Tuhan tanda, Tuhan catat bila nak tanya semula. Nak tanya kita pula esok akhirat esok pas kita buat kerja bohong aja. Hak ngomong ngai tahu mari mana. Nak jawab anak tahu Tuhan esok kita tu. Nah, orang rajul lepas berita tu lebih lagi. Nah, rajul lepas berita tu. Sebab tu hari ni ibu kita nak ambil ilmu yakin, ilmu cerak lagu mana. Nah, lagi dah. Nah, iaitu ngaji Al-Quran, ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak yakin, hak sedap, hak cerak. Hak cerak tak percaya mana dah. Kalau hak tak cerak tu mudah percaya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita boleh tu peluang pada kita boleh mengaji, boleh duduk dalam halaqah Quran. Tu pun tak jamin lagi. Nah, tak jamin lagi. Umi pun boleh kecek kepada Umi tu dah. Sikit benar ilmu boleh mai pakat kecek dengan ibu-ibu tu. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala peluang pada kita boleh pakat muzakarah dengan halaqah Quran gini. Nah, cuma Umi kita pakat sikit lagi tu ada datuk boleh mai kecek mai tambah lagi kita ngaji ni. Alhamdulillah. Nah, nasib baik kita ibu. Betul alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Yang lepas pun memang ada dah kita kena syukur semua dah. Nasib baik banyak kita ni. Nah, bila kita boleh ngaji Quran ni, nasib baik dah. Nah, alhamdulillahilladzi faddalana. Alhamdulillah kerana Allah melebihkan kita ala kathirin min ibadihil mu'minin di atas kebanyakan hamba-hambanya beriman. Sama orang beriman dah pun bila tak ngaji Quran, tak ada dalam majlis Quran, tak ada kelebihan dia lagi. Nah, tapi bila kita boleh duduk dalam majlis Quran ni ni Allah dah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amal kita masuk mula dengan
majlis kita pagi ni. Benda kita nak ngaji dalam halaqah kita ni, iaitu kita mula dengan minggu lepas ada kita dengan surah Al-Muzammil. Kita bersama dengan surah Al-Muzammil, dan hari ni pun nak baca lagi ayatnya, walaupun tak ada habis tafsir dia tu kerana surah ni ada sebanyak 20 ayat. Mari kita mula dengan bacaan dia dulu. Hari ni nak baca dah 7 ayat juga lagi. Kalau nak mengikut cerita dia 10 ayat. Kita ambil kadar masa kita ada dulu. Baca bersama Umi insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Allah taufik hidayah pada kami ya Allah dengan ayat kami baca dan kami dengar dan kami belajar pagi ni ya Allah. Amin ya Rabb. Alhamdulillah Ibu. Kalau kita perhati di segi bacaan, sedap dah baca surah ni pun. Semua bukti dengar, terperhati tak? Ambil ayat 1 sampai ayat 10 tu tak ada habis lagi kita baca saat ni. Nak ayat seterusnya pun. Ayat 10 sampai ayat 10 saat ni berhenti dengan lam belaka. Berhenti dengan lam tak? Muzammil lam juga walaupun tak ada la. Qalila ayat 3 qalila tartila thaqila qila tawila tabtila wakila jamila. Masya-Allah. Itu keindahan bahasa Quran. Keindahan bahasa Quran. Kurang soingam, kurang bahasa Quran. Masya-Allah. Bahasa Tuhan. Kita ngaji Quran, ngaji dengar bahasa tu kecek apa Tuhan. Masya-Allah. Khairukum. Ada gapo dalam surah ni kita selalu baca dan kemudian hari kita biasa ngaji dah. Cuma hari ni kita kalau biasa ngaji dah tu kita pakai peringat pula perangat. Ya Quran ni kita baca banyak kali pun. Umi juga baca sendiri ni banyak kali dah juga. Tapi dia rasa setengah baru-baru seumur dah. Begitu tak kita berasa. Rasa baru-baru, rasa tak reti lagi surah ni. Alhamdulillah itu mukjizat. Satu kemasecan Al-Quran. Walaupun baca banyak kali dah pun duk rasa tak reti lagi. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bibu surah ni satu surah yang kita ngaji dah bangi tentang muqaddimah surah. Dia ada sebanyak 20 ayat. Ada sebanyak 20 ayat yang turun di mana ni? Makkiyah dah, surah Mekah, surah Mekah. Surah ulung ai panggil. Katanya ulama ada kat tafsir sini surah yang ketiga. Surah yang ketiga pada surah Iqra mula-mula, kemudian Mudaththir, lepas Mudaththir tak habis tu Muzammil pula. Muzammil pun bukan turun sekali dak. Iqra pun serupa juga. Iqra pun tak turun sekali juga. Turun malam 5 ayat dulu. Ya lagu tu cara turun Quran ni. Mengikut keadaan, mengikut suasana jadi dalam bumi ni. Sebab turun surah ni dia ada sahid apa tu hatta surah ni mari. Hatta surah ni mari tu apa? Sebabnya banyak dalam tafsir tu ya ada dalam tafsir sendiri pun ada perselisihan. Ada gapo panggil perselisihan ni? Semelayu dah tu. Ada tak serupa juga. Katanya pendapat katanya sebab Nabi tengok malaikat. Nabi tengok malaikat Jibril. Takut doa ketar siapa?
kulit dia mah selimut. Tu ada tafsir lagi tu. Nah, tapi mengikut dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata sebab turun surah ni kerana lepas pada turun Mudaththir, minggu mari kita ngaji dah Iqra, satu surah yang Allah Taala suruh ngaji dulu. Nah, hatta ayat surah ni wahyu memenuhi Nabi Timur tu. Nah, bulan Ramadan juga ni. Nah, iaitu mula-mula dengan ngaji dulu. Iqra. Nah, Iqra, bacalah, ngajilah. Nah, baca ke apa? Baca kena Tuhan dulu. Iqra bismi rabbika. Rabbik. Nah, rabbika terti dah kalau temal Quran tu dah. Nah, temal Quran tu terti dah makna rabbika tu bukan buka dah. Insya-Allah. Mak kita ni insya-Allah sungguh anda dia nah wi makna Quran ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka buka dia ni. Rabbika banyak rabbaka rabbika Tuhanmu. Nah, Rabb tu mana Tuhan, ka mana engkau. Walaupun rabbuka ko rabbika ko rabbaka ko makna bagi tak serupalah rabba tu dah. Berarti malak insya-Allah dah. Kita gitu kau rabbuka ro ada buka. Nah, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian sebab turun dalam surah mengikut dalam surah apa dah? Sebab turun surah kita panggil ni sebelum kita masuk ayat pertama tu kita ngaji sebab turun surah dulu. Nah, setelah Nabi kita turun Mudaththir, kita tak ngaji lagi surah Mudaththir dah. Sepatutnya kita ngaji Mudaththir dulu dah, tak ada mengikut tertib tu turun dah. Kita mengikut tertib surah dalam juzuk. Nah, setelah Nabi kita mula lagi dakwah, Mudaththir ni satu surah yang kita nak ngaji lagi. Nah, iaitu Mudaththir al-Mudaththir selimut juga. Duk selimut juga mana Mudaththir tu. Nah, duk tidur selimut itu. Nah, Al-Muzammil pun mana selimut juga. Nah, selimut juga. Nah, malaknya kita baca makna dia sekaligus. Nah, ayat kita baca saat ni. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita baca hadis tu tentang sebab turun surah ni. Nah, sebab apa nak atas surah ni tu mari. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala mula surah ni dengan panggil Nabi. Nah, panggil gerak Nabi. Nah, gerak Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Hey ya ayyuha tu mana? Hai, wahai. Nah, wahai. Mula-mula kalau ketemu ya ayyuha tu mana? Wahai. Bahasa Arab kita wahai. Hey, cara ada tu nidak ada cara alat panggil. Nah, kita hey kita panggil gitu. Nah, bahasa Arab ya ayyuha. Nah, panggil ya saja pun dia tapi golek tu dalam kita panggil ya ayyuha. Nah, ya ayyuha, wahai al-muzammil, orang yang berselimut. Al-muzammil mana orang selimut. Nah, selimut ambil kain selimut itu. Nah, katanya Nabi selimut tidur. Nah, Mbah kata ya ayyuhan al-muzammil tu orang tidur. Selimut waktu tidur tu. Nah, tidur mana rehat. Nah, tidur mana rehat, berhenti sedap tidur. Nah, tu mana al-muzammil. Tuhan panggil ayat ni, siapa dia duduk selimut tu? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang selimut. Al-muzammil maknanya orang yang duduk selimut, iaitu orang selimut sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan panggil Nabi dengan gelar. Nah, panggil dengan apa yang panggil bahasa tu? Gelar. Nah, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil pada orang, panggil pada Ali dia ngaju kan dengan Fatimah, tak ada tidur dalam rumah, duduk pergi tidur atas tanah luar rumah. Rumah dia dah Arab tempat negeri Arab dia pada pasir gitu ya, tak ada ponok mong kita ni duduk. Nah, lepas tu Nabi gerak, ya Abu Turab. Nabi panggil pada Ali kena-kena dengan Nabi Natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Abu Turab, bapak tanah. Turab tanah dia. Nabi panggil tu bukan nak marah, panggil manja dia, panggil manja lembut gitu. Nah, gitu jugalah pada Tuhan panggil dengan bahasa pada Nabi ni ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil ialah wahai orang yang berselimut. Nabi selimut apa? Nah, Nabi selimut apa? Katanya selimut sini maksudnya Nabi
Kata selimut sini, selimut kata selimut. Apa Nabi selimut? Selimut ni waliknya selimut ni orang takut. Nah, orang tak arok, nak rehat. Waliknya selimut lah. Nah, orang demam, apa macam-macam tu keadaan orang selimut ni. Nah, apakah keadaan Nabi, apa Nabi kita selimut? Nah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada hubungan dengan ayat Mudassir dulu. Setelah Al-Mudassir tu Allah Subhanahu Wa Taala tu katakan ya ayyuhal mudassir, sikit lagi kita ngaji lah belas sikit. Nah, ya ayyuhal mudassir, orang yang selimut juga. Nah, selimut situ ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata selimut situ dia kejut pada Jibril. Setelah Nabi pergi di gua Hira, dan kali yang kedua lepas ada itu, situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu kedua, iaitu tu hatta Jibril ajar baca pada tu perintah tentang Nabi, latih Nabi jadi Rasulullah. Nah, situ mana Nabi terima tamnai jadi Rasulullah. Maka jadi Rasulullah ni bukan jadi tamnai saja. Tamnai Rasulullah ni kena kerja. Kerja ke apa? Qum fa'anzir. Qum juga. Nah, hal ni pun qum juga. Nah, qum, bangun. Nah, bangun pada selimut tu. Gerak. Cegah. Tu mana? Nah, bangun. Qum fa'anzir. Pergi dakwah. Pergi kerja dakwah. Pergi amarat. Masa tu ya Allah, kita nampak dak gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah siapa tu? Orang Islam ada lagi kata tu? Tak ada lagi. Orang Islam baru Khadijah masuk Islam seorang. Betul, Khadijah radhiyallahu anha isteri Rasulullah, orang perempuan pertama masuk Islam dengan Rasulullah ialah orang perempuan iaitu Khadijah alaihi salatu sallallahu radhiyallahu anha. Maka Nabi pergi dakwah tu bertemu selalu dah. Nah, dia selalu dah bertemu dengan tentangan. Nah, kerana kerja dakwah ni kerja paling berat. Nah, qaulan saqilan ni dah kerja paling berat. Kerja yang kena hidup suruh orang baik, lari daripada orang jahat. Hak tu kerja kerja dakwah ni. Nah, kerja suruh orang pergi tukar, pergi plan ciwik kita besok duk hidup dengan mana dah. Nah, bertahun-tahun, tak tahulah dia tak aku celak mata 40 tahun dah aku ni. Nah, macam kita ni aku tengok orang duk tunggu kubur belaka dah. Raya ni tu pergi kubur belaka. 40 tahun dah dia biasa lagu tu. Lepas tu mana ubah dia. Itu contohnya bang kita. Nah, masa tu kita orang Islam dah tu kecek lagu tu dah. Ada pun masa Nabi tu tukar perangai daripada sembah Ta'ukun kepada sembah Allah. Nah, Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa nak dengar mudah-mudah tu? Nah. Siapa nak dengar mudah-mudah? Maka bila lagu tu Nabi mula kerja dakwah tu, pak saudara Nabi sendiri nama apa? Pak saudara mana? Ke mana pak saudara Rasulullah nata Nabi? Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahab. Nah, hak ni berlaku tabat syada Abi Lahab ni dalam Nabi kerja dakwah tu. Nah, Abu Lahab marah ke Nabi, telakar dua tangan Abu Lahab. Sebab dia kata Abu Lahab kata ke Nabi, pelakor Nabi kata ke Nabi, auzubillah min zalik. Nah, maka Tuhan turun surah Tabat Yada tu. Nah, dia ada hubungan. Sudah hubungan. Kita baca mata dah. Kita baca semata Allah. Alhamdulillah. Boleh baca dah. Orang tak baca lagi sikit-sikit abut lagi. Teruk lagi. Nah, kita baca sikit-sikit tak reti pun, dan ni kau reti dah lah. Nah, nampak dah gambar dia tu. Tak ada payah hari dah. Pergi dengar ya, jangan tak dengar. Nah. Lalu itulah Rasulullah mula lagi dakwah tu. Maka mula berlakulah dalam kampung Mekah tu, hok kafir, hok tua-tua kafir tu. Hok tua-tua kafir masa tu pun pakak dia becun dapat dia, ada sepa dia. Dia panggil Darun Nadwah. Nah, dalam hadis ni katanya an Abdullah bin Muhammad bin Uqail ijtama'at, berhimpunlah orang Quraisy di Darun Nadwah. Darun Nadwah satu rumah tempat dia berhimpun fok sepa kita panggil sedar kopi pun. Nah, sepa kedai kopi pun. Bukan dia fok kafe dia pun ya ada masa tu tempat berhimpun dia. Nah, maka pak dia tak kecek pak ya. Bosan Muhammad ni dek dakwah orang ni, dek ajak orang ni. Lalu dia katakan faqalu sammu hadzal rajul isman yusdirun nas anhu. Boh nama pada orang jantan.
Dia panggil tak kata Nabi Muhammad dah, tak kata Muhammad dah. Nama Muhammad pun tak kata. Nah, mula nak marah Nabi dah. Padahal dulu sahabat benar Nabi Muhammad pakai saya belakang Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi buat kerja dakwah ni pakai beci Nabi dah lah. Mula dah ada beci pada Nabi, nak marah ke Nabi. Nah, padahal sebelum ada ni umur Nabi 40 tahun tak pernah pergi marah dia. Saya belakang dia. Tapi mula Nabi kerja dakwah pakai namakan orang lelaki ini. Nama bernama ke apa? Supaya orang lari daripada, supaya orang beci dia, supaya orang tak kenal dia. Dah. Ya, dulu mula tu, dah. Macam lah ni kita tengok lah ni kerjaan ni sepengai awak kena pada Islam lah ni. Dah, dulu bawa ke Nabi. Dah, bernama Nabi, lepas tu Nabi kata Nabi ni. Jadi kan ya kan pakai kata nak bernama gapo ke Nabi, nak bergelar. Dah, supaya pakai beci ke Nabi tu. Dah, tak masuk dekat ke Nabi. Ada pendapat je ni pendapat atas faqalu pada kahin mata tok bomo senengok nujung gitu. Tok bomo kahin. Karena Nabi kahin mata boleh royak benda nak jadi ni. Benda nak jadi, benda tak daripada. Mata tok nujung ada dah. Ya tok kahin. Kahin, apa saat ni tu panggil? Segitu. Tok bomo, tok nujung gitu. Nah, ha. Tok nujung kata kahin tok bomo. Nah, jawab di dia buat kata ada orang main Hindu ai. Qalu laisa bikahin, tak ada tak bukan tak masuk nama kahin dia tu. Tok bomo tu. Nah. Pas jawab seorang ni kata majnun. Terpanggil ke majnun dia. Panggil gila. Majnun mana? Gila. Dah. Panggil jenung-jenung tu ya dah tu. Nah. Asal Arab dah tu majnun. Kita panggil jenung tu. Nah. Jenung tu mana majnun? Majnun tu masuk jin, gila, tak ada akal. Nah, panggil gila dia. Pada dia kata gila, dia tak sekat, tak kira dengan dia. Nah. Ada orang senda nama buat tu. Majnun. Jawab dia seorang ni kata, pok nak kata, tak masuk tu. Laisa bijak majnun lah, tak masuk. Panggil gila dia. Mak Nabi gila ke mana orang juru benar. Nah. Orang comel benar, orang juru benar, orang cidik benar. Rasulullah pakat jam rak belaka situ tu. Nah. Pas ada seorang senda pula, ada spot lagi. Qalu sahir. Sahir ni tukar sihir. Sebab apa panggil tukar sihir? Sebab Nabi ya dengar kalau Nabi kecek gapo, dia pakai jeriga lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar Rasulullah kecek ni Allah. Nah, kita tak pernah jumpa Rasulullah pun. Nah. Dengar dah. Saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi apa lagi orang duduk sekali dengan Nabi, tengok rupa Nabi, comel perangai Nabi, juru. Nah, kecek pen Nabi sedap dengar benda benar ke apa. Nah, lemah lembut ke apa. Bila orang masa tu bila dengar Nabi Rasulullah, kau tak dengar tu. Dengar ada. Panggil pakat paling telinga, pakat dengar paling muka Nabi lah ke. Nah, batu panggil sahir, tukar sihir. Tukar sihir mata orang macam bila dia buat gapo percaya nah dah tuk sendiri gapo gitu deh pakat kata 3 nama dah orang tuk bomo, orang gila, nah tukar sihir. Ada orang kata qalu laisa bisahir tak masuk tukar sihir. Ada juga orang kan buat diri juga tu lah separ dia laisa bisahir, tapi tak ana sudah ngah gitu. Tak kelak dengan gitu. Tak ana pun nama apa. Nah, ada matematik tak mana nama mana ada. Nah, kuat kelak dengan gitu fatafarraqa al-musyrikun. Nah, kelak dengan gitu juga. Ada nak panggil nama apa. Nah, nak panggil gapo nak nama hudah benda molek. Nak panggil hudah ke mana? Nah, subhanallah. Bo nama gapo tak jadi. Nah, tak jadi hudah. Tu. Nah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang balal Mekah tu lah masyarakat lah kampung tu lah. Nah, beritahu dia mulut kata Nabi saat ni tu duk buat kecek Nabi saat ni. Siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dengar cerita orang duk kecek dia saat ni, duk akan duk kecek Nabi gitu. Maka fatazammala fi thawbi fi thiyabi wa tadaththara fiha. Lalu itulah Rasulullah pun selimut. Nah, ambilkan selimut dengar dah. Dengar Rasulullah dengar cerita lagu tu sedih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sangkum dengan masyarakat dia pakai duk kecek dia. Sebelum Nabi tak pernah dengar lagu tu. Nah.
Orang baik, bila kena kecek hudah pun orang kata, orang tak pernah bohong. Bila dia kata bohong ni, sedih. Maka dia alu lah. Nah. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah, inilah sebab hak Nabi selimut ke panggil. Nah. Sebab Nabi selimut dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia pergi hak ni. Nah. Katanya, hak Nabi selimut dalam Muzammil ni ialah kerana Nabi dengar berita orang netai Nabi dek kata kenampi. Nah, menyebabkan Nabi siacai, sedih hati, nah dengan sebab perbuatan kapus ni. Nah, Allah akulah Allah Subhanahu Wa Taala hatta Jibril. Masya-Allah. Nah, kita dengar Tuhan ni. Nah, hatta Jibril mari dah. Hatta Jibril alaihi salatu wassalam mari baca surah ya ayyuhal muzammil faqala ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Ibnu Katsir sendiri pun jadi khilaf juga dia pun. Ya al-mudaththir ke ya al-muzammil. Tengok ayat mana dia. Ya dua hal dah Ibnu Katsir sana. Yang pentingnya redak selimut. Tuhan panggil surah ni mari kamlang cai dah. Kamlang cai pada Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dah. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kamlang cai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni walaupun Nabi mula kerja sore dah. Kerja dakwah, kerja ajak Islam kita siapa dak anak dak pegang hari ni Islam kita sedunia hari ni mula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sore. Nah, masa tu ke kampung kau sendiri pok tua kedai-kedai tu kafe belaka. Nah, Hindu pada Rasulullah sokong sungguh-sungguh hatinya ialah mula-mula sekali Khadijah. Nah, kemudian sahabat Nabi ialah Abu Bakar. Nah, kemudian Ali. Budak kalangan Ali tu budak lagi Ali tu kata sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu cerita panjang situ. Nah, lalu itulah tu sebab dia. Nah, sebab apa Nabi selimut. Lalu itulah habis selimut lah. Nah, kerana terlalu takut nak terima ujian saat ni. Nah. Ya kerja maka kerja orang dakwah ni tak boleh lemah. Kena perlu pada tenaga tenaga jismani, rohani, rangkai dengan roh. Nah, sebab tu kita tak kerja dakwah kita. Nah, nak cuak orang mari sini pun takut, tak arok dah. Tak arok. Sebab ia perlu kepada tenak kamlang painai kita besar. Nah, kamlang painai. Ni cara kamlang nak sang kamlang painai dalam Islam kita ni ialah pokok Cina main kung fu karate ke apa gitu dak. Nah, kung fu karate tu tak ada apalah. Nah, untuk rangkai saja tu. Tapi kalau tak ada kung fu gagah badai tahu mana pun kau tak ada kamlang painai tu. Palang painai tu. Nah, hok dalai kita tenaga dalai tu. Nah, tenaga hati tu. Lagu mana tu Allah ni. Nah, Umi sendiri pun supa dah tu masuk dalam ayat tu juga. Nah, tenaga palang ni dengan sebab COVID ni pun jadi yuk pandang kita tu tenaga dalam tu utum nampak dengan sebab itu ni. Nah, tak jadi kau gagah dak Allah Rabbi. Nah, mujuk ada puasa, ada Ramadan, mari ni kita boleh dapat sayang Al-Quran tu dah. Alhamdulillah. Lalu itulah tu apa? Nabi selimut tu sedih dah, selimut kanan ni selimut sedih dengan keadaan sangkum dia. Nah, lalu itulah tu apa? Hatta satu surah mari nak kemah hati, nak kemah jiwa dalam nak teruskan kerja dakwah. Kita sebut dakwah ni. Nah, dakwah-dakwahan matanya kita jangan nampak orang ada dakwah satu-satu kelompok dalam masyarakat kita ni dak. Nah, nama bangkun siapa tengok bangkun kelompok dakwah mana bangkun kita tak setuju tu kita pun tak kenal pada dakwah. Kita faham dakwah ni umum kerja perasasana. Ajak orang tak faham Islam kepada Islam. Nah, kita siapa dah kerja ke apa nanti dunia ni, nanti jahit baju ke, mebahan ke, nah, jual lucing ke, nah, atau payaban ke, apa saja kerja pet ke apa semua tu boleh kerja dakwah lah ke. Nanti lah kita kerja dakwah. Nah, nanti lah kita kerja dakwah. Bang ni baca lebih Ramadan kita baca kata kerjalah gapo-gapo pun tapi jangan tinggal kerja kita. Kerja kita ialah guru Quran. Nah, guru Quran ni ajar Quran kepada orang. Nah, ngaji dan mengajar. Tu kerja kita. Nah, bukan kata kita boleh kerja datang tinggal di dunia mana ni, dunia ni. Lepas tu tinggal kerja ni. Hak ni kerja kita asli ni.
Ni nanti kita, perakit kita mata dunia ini kita ni. Iaitu jadi hamba Allah, dan nak jadi hamba Allah mustahil tak pandai Quran. Nak jadi hamba Allah yang baik mustahil tak pandai Quran. Allah Rabbi, masa kita tak ada dah. Dah, we faham molek. Ini siapa kerja tamnai gapo orang mana pun dah. Maka dia kerja nanti lah dia adalah dia hamba Allah, dan hamba Allah paling molek sekali kerja dia ialah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang ngaji Quran dan orang belajar mengajar Quran. Insya-Allah dah. Nah, insya-Allah we ada nanti ni. We ada ni berlaku kita. Bukan tak aku ada tamnai ni kau ni. Ada tamnai kau ni aku tak ada nak ngajar Quran tu. Kerja dakwah orang ni, kerja ngajar Quran. Dakwah orang ni Quran untuk apa? Untuk dakwah taklim. Taklim Quran wa 'allamahu. Ngajar Quran tu ialah ajak orang pada Quran ni, pada Islam. Quran ni apa? Islam. Insya-Allah. InsyaAllah we faham muslimin muslimat tu kerja kita. Siapa pun kita kita ni, tapi nanti kita lah ialah krian Quran atau kru Quran. Kru Quran. Ngaji dulu. Waktu nak jadi kru tu kena ngaji dulu dah. Lama nak ngajar mata ngaji tak ada erti lagi mana pengawam ini. Allah bimbang tu umih dia kita tu. Duk mengajar orang tu tak apa pandai mana lagi ni. Lepas tu belajar lah boleh. Dah kita belajar lah boleh. Ngaji lah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah dah. Allah Rabbi. Lepas tu, bila lagu tu dah, kita pun kerja nanti dakwah dah. Bagaimana Rasulullah sebagai pendakwah pertama. Kerja Rasulullah tak ada kerja lain. Al-Muzammil ni, maka surah ni satu surah yang mari ajak Nabi, Tuhan ajak Nabi mari bangun. Panggil apa tu Al-Muzammil masuk ayat kedua. Iaitu gerak. Qumil lail, qum. Qum, bangun. Bangun bila tu? Al-lail. Bangun sini maksudnya bangun dengan bangun semaya. Bangun semaya. Allah Rabbi. Pas semaya ke mana? Al-lail, waktu malam. Kerana masa ni tu, masa turun terima mula-mula surah ni turun, ada lagi semaya 5 waktu? Tak ada lagi. Tak ada lagi semaya kan ni. 5 waktu ni baru ada ya. Kita ngaji dah malam ni. 5 waktu semaya 5 waktu ni masa Nabi nak hijrah ke sebelum Nabi hijrah kepada Madinah. Tuhan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dunga atas langit dengan makna Isra Mi'raj. Waktu tu Nabi Isra Mi'raj tu Nabi pergi dungan tu. Dungan kerja dakwah. Kita tengok syurga, tengok neraka, tengok atas langit, tengok apa arasy. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Kita tak boleh pergi juga, tak boleh pergi kita ni. Tapi kita boleh sampat dengan Quran ni. Bila kita baca Quran, kita boleh rasa benda-benda yang Nabi royak, Nabi tengok saat ni. Alhamdulillah tu nasib baik kita. Orang butung kita ni. Bila kita ngaji Quran, bila kita dengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan naknya sini ialah qumil lail, bangunlah kamu. Bangunlah. Bangun apa tu? Bangun semaya. Qum sini ialah qiyamul lail. Hanya qumil lail sini qiyamul lail. Bangun semaya malam. Allah bersumpah malam dah. Karena masa tu kerana semaya tak ada lagi kecuali semaya 5 hak ni ya, semaya di sinilah mula-mulanya katanya Tuhan wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat mula-mula turun wajib semaya qiyamul lail. Asal mula turun mari qiyamul lail ni wajib Nabi dan pada sahabat-sahabatnya. Semaya lawan mana tu? Semaya pada lawan mana duk semaya wajib semaya qiyamul lail ni? Kata setahun. Setahun. Surah ni turun qiyamul lail wajib qiyamul lail ni setahun cukup. 12 bulan. Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha kata setahun cukup. Tuhan taruh akhir ayat. Tuhan taruh akhir ayat yang 20 tu baru turun lepas ada setahun baru turun ayat tu pula. Kita tengok tartib bagi cara nuzul Quran tu dah. Hak ni minta erti lagi, hak ni pun minta erti lagi juga. Kena nak ngaji lagi. Lagu mana dia turun tak serupa tu, waktu macam apa tu tak setanya umi dah. Yang mai jadi satu surah tu. Kena kita tanya ke lain. Surah taruh pada ayat peringat wajib ni.
Mula tu jadi wajib setahun duk semaya siapa bekok kaki. Nabi semaya Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi semaya qiyamul lail dengan sahabat-sahabatnya siapa bekok kaki. Nah, Allahu akbar. Semayanya kata illa qalila qumil lail, semayalah kamu, bangunlah kamu semaya malam, yakni semaya tahajud. Nah, semaya tahajud di waktu malam, illa qalila, melainkan so tidur juga malam untuk tidur. Dan aku tak boleh tidur dak. Nah, Tuhan apa tahu, Tuhan je buat masa dia, Tuhan buat makhluk ni dia tahu kata masa malam untuk gapo. Nah, macam kita ngaji dalam surah gapo surah Amma ko. Nah, waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa waja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam tidur kamu tu sebagai subata, rehat. Nah, pas tidur paling molek sekali waktu malam. Nah, waktu malam. Batu bukan tak boleh tidur rasa, mau tidur apa tu tidur pada semalam apa tak tidur. Nah, semalam apa tak tidur tu tak tidur. Malam nak buat ibadat. Terpanggil kat dengan sunnah juga. Biasa Nabi berlaku ada mai tanya Nabi tidur tak malam? Ada panggil tu. Mai tanya Aisyah. Ada 3 orang maju per Aisyah. Nabi tidur tak malam? Aisyah kata Nabi tidur, Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi tidur. Nabi tidur, Nabi bangun. Berkata Nabi tidur, banyak-banyak tak. Nabi bangun, bukan bangun apa tak tidur tak. Nabi tidur dan Nabi bangun. Lalu dia kata, berasa orang jatuh saat ni, orang tanya saat ni, dia kata, kalau gitu Nabi tak apalah, Nabi bangun pun, Nabi Tuhan apa dosa dia dah, lepas dah akan datang tu. Kalau gitu aku tak nak semayat tak tidur. Rajinnya dia dah, nak semayat tak tidur. Bawa Nabi kelik kata. Nabi dengar, Nabi kata, siapa man raghiba as-sunnati falaysa minni. Siapa nak buat lain pada sunnah aku, bukan umatku. Ni hadis masyhur. Siapa buat kerja lain pada ibadat Nabi ni, rajin tahu, jangan rajin doa pada Nabi. Kita ada kok rajin doa pada Nabi. Macam kau nak lari pun nak pergi dah. Subhanallah. Kita nak jadi pertengahan. Hak Nabi buat kita itulah molek. Bukan hak kita lebih molek pada Nabi dah. Ni kena faham molek ini dah satu umat Islam banyak lagi tu. Buat lebih pada Nabi. Illa qalila, malaikat kecuali sedikit waktu darinya dari malam untuk rehat. Alhamdulillah. Yang tak dapat tidur untuk berehat, kena tidur juga. Tak tidur langsung tak boleh juga. Masalahnya kita ni tidur doa ke? Kita ni balik tidur doa illa qalila balik tidur. Illa qalila balik semaya. Bukan qalila balik tidur dak. Kalau nak Tuhan suruh ni bangun, lepas tu guna sedikit masa untuk tidur. Masa berapa minit tu, apa je tu, cukup. Tengok tahu orang lah. Kalau kita tengok orang tua ada rehat molek ni, 4 jam 5 jam pun ada dah. Nak tidur semana tu dah. Cukup tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tu hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam cara tidur, cara bangun guna waktu malam. Malam dia siang malam ni ada 12 jam malam, 12 jam siang hari. Lepas tu kalau 4 wela 12 jam tu terbagi 3. Jadi 4 jam awal ambil kunis apa buku apa tu. Apa pukul 10, 4 jam itu dah. Lepas tu pukul 10, 11, 12, 13, 1 4 jam situ. 2, 3, 4, 5 subuh wala situ, cerah wala. Jadi 12 jam ni kita bagi 3 pula. Sebab tu Tuhan kata masa qiyamul lail ni Tuhan royak. Mula-mula sekali Tuhan perintah suruh bangun. Malam jangan tidur banyak sangat. Sani mi duk ngaji dengan seorang doktor Muhammad Ratib An-Nabulusi dalam Arab. Dia telah ada satu kajian daripada bomo kafe orang Europe, tapi tak royak bomo tu nama gapo. Dia kata sebab tidur banyak panjang ke. Tidur malam direct. Tak bangun langsung ni 7 jam ni akan menjadi satu penyakit bahaya iaitu selaput.
takkan jatuh. Wallah alam. Ni pun tak tahulah ni kena bomo ayat pula dah. Memang tapi hak mindengar ayat tu mindengar daripada kajian Ustaz Dr. Muhammad Rotib ni ayat kata kajian orang kafe. Kajian orang kafe tu kata orang tidur banyak doa direct langsung tak bangun-bangun ni menyebabkan ada satu penyakit apa dah selaput takkan jatuh jadi penyakit penyakit jatuh lah. Wacewai ke apa semua tu menyebabkan mati, siapa mati. Hasil daripada tidur banyak. Wallah alam. Sebab itulah dia katakan yang nak kata moleknya tidur ni we kerak 4 jam sekali. 4 jam sekali. We ada bangun juga celah. Celah tu. Pemolek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islam dah. Katanya semak tidur sepatutnya kita kalau kita tidur pukul 10. 10 bangun pukul 2. Ataupun bangun kalau bagi orang tak jaga lagi bangun pukul 2 ke 3 ke 4 Allah kita ni direct tidur banyak dok ni umi masuk tidur banyak Allah jadikan kami daripada orang bangun sembahyang malam ya Allah jadi rajin sembahyang malam boleh puasa ni boleh buat boleh puasa boleh buat lepas puasa ni jadi pakat tak boleh bangun belaka banyak kayaknya ada bangun saya yakin kata orang rajin untuk sembahyang istiqamah dah tu tapi kita nak istiqamah seumur ala tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun Nabi tak pernah tinggal berhenti daripada sembahyang malam. Sahabat-sahabat setengah tu sahabat tu siapa isteri dia pergi ngadu ke Nabi patut isteri suami dia tengah hari puasa malam yang mulai tak jadi duduk mana dengan dia. Apa gitu sahabat. Padalah Tuhan wik dia sungguhnya. Dengan tenaga sang pelang dengan sebab qiyamul lail ni boleh banyak kesan kepada umat Islam siapa tengok hari ni 23 tahun Nabi dakwah hijrah dakwah ni siapa merebut Islam kita siapa dunia sini dengan sebab bekas kesannya hebatnya kesan qiyamul lail dalam hati atau umat Islam sana kita lemah hari ni tak arak hari ni bakat dah kita kena cah tenaga situ. Semaya fardu tu semaya fardu syiar lah. Tapi hak ni kata nak tambah lagi pelang pandai kita lah kena kesannya banyak ada pada qiyamul lail. Betul ayat depan lagi ayat hak tu. Kemudian kita tengok sini alhamdulillah satu. Perintah pertama kita dapat daripada surah ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan gerak Nabi, Tuhan suruh Nabi, perintah Nabi suruh bangun qiyamul lail. Bangun sembahyang malam ni untuk nak didik Rasulullah supaya jadi qiyamul lail ni kerana satu amalan yang lawan nafsu. Jadi kalau nafsu dia kita boleh kawal, insya-Allah hak lain pun mudah saja. Tapi hari ni masalah kita suka tu pelah. Pada lagi cenak dengan hak mana tahulah tu. Kalau kita pair dengan tu bagaimana kita nak pergi pair dengan pergi cedak dengan orang lain, nak pergi benar dengan orang lain. Satu nampak kata bila orang boleh bangun qiyamul lail ni nampak kata pada diri dia tu boleh berjaya, gagah nafsu dia boleh lawan nafsu dia, lawan syaitan. Dan nafsu Allah, syaitan pun Allah. Masalah kita nafsu gagah, syaitan gagah. Kita ngaji seumur dah. Kita tubuh kita nafsu hati nafsu iman nafsu dengan iman dalam tubuh kita berlaku. Allahu akbar. Hari ni dasar ni selagi kita tengok kita lagi kemudian bangun sembahyang malam sembahyang malam adalah perintah pada Tuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya nak kemahkan jiwa supaya tak ada lemah jangan tak gerak jangan lemah kemudian masa tidur masa mana tu bangun ni masa dia illa qalil tidur juga tak tidur dah. Lepas tu Tuhan mai tahdid mari kamdut wela hok kita nak bangun qiyamul lail ni ada 3 wela. 3 wela. Nisfahu separuhnya setengah malam sampai setengah malam kreng nang. Cai wela kreng ke ni untuk solat. Untuk solat. Untuk qiyamul lail. Allah masya-Allah. Bangun pukul apa tu? Tangtai pukul 1 sampai cerah. Qiyamul lail. Masya-Allah. Atau au yunqus minhu qalila atau masa yang kedua wala tisau ni nak sembahyang masa ni boleh juga atau kurang daripada setengah malam. Kurang daripada setengah malam? Kau mana? Kau ni golek bakar ni. Pukul 3, pukul 2, pukul 3. Pukul 3 apa cerah?
kedua apa cerah. Nah. Dah buat masa mana kita ni. Nah. Qalila atau kurang daripada setengah malam sikit. Kurang sedikit daripada malam ni. Setengah malam, separuh malam. Nah. Noi kuat kering kun kena ramai kerja tu. Sikit daripada setengah malam. Hak ni kedua, ketiga kat ni. Nah, sikit aku tak hafal tengah malam lah tu dah. Au masa yang ketiga boleh juga masa ni pun nak ambil masa ni pun. Au zid alai atau tambahkan dari separuh malam, setengah malam. Lebih pada setengah malam. Mak kedua tu. Pukul 10 tu. Pukul 11 nah. Pukul 11 tidur aku kalau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur lepas isya lalu dah Nabi. Nah, kalau ni nak lewat lagi tu pun telawat sunnah kat dah. Au zid alaihi atau masa ketiga nak bangun nak qiyamul lail ambil lagi masa pukul 11 atau pukul 10. Tidur apa je tu. Nah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pukul 9, pukul 8 ke. Pukul 9 lah. Pukul 9. Lepas isya tidur dah. Lepas isya tidur dah. Nah, katanya masa ni pula kita tahu belakang tu. Umi pun tahu. Kena ada ayat kat orang pula tu. Tapi nak buat tak boleh diri sendiri. Subhanallah. Tuhan lah baiki kita. Aslihna ya Allah. Nah, baiki kami ni ya Allah. Masa paling dalam masa malam ni tidur paling jadi ubat sekali lah tidur masa ni. 9, 10, 11, 12. Masa ni tidur jadi ubat. Nah, tidur yang sangat badan berajak sekali. Badan honok sekali tidur masa ni. Nah, hari pukul 10, pukul 1, pukul 2 ni masa one mind dah tu dah. Dia kira kata hari lain dah tu. Nah, nak cerah dah. Nah, buat lagu mana. Bila ni kita ni buat malam, jadi kau jaga. Nah, ada mau kita mau dunia lain dia tengok kedai Malaysia. Nah, kedai Malaysia dia panggil dah. Tak atuk nak dah. Apa tu? Apa dah? Kedai apa tu? Atau masuk semua tu. Seven. Nah, seven tu. Nah, seven. Ada seven pula ni pun apa tiga juga dah. Kedai Sia Malay panggil. Nah, subhanallah. Ataupun tidak bangun semaya siapa? Belum banyak pada tengah malam. Ambil mula air bagi belum ada qurbelah lagi. Nah, apa cerah. Masya-Allah, itulah Rasulullah. Semua tu Rasulullah buat belaka tu. Nah, semua tu Rasulullah contoh kepada kita belaka. Nah, satu masa qiyamul lail. Kalau kita semaya malam ku apa? Nah, kalau kata qiyamul lail ambil apa? Waktu ulama masuk kata qiyamul lail masa dia lepas pada isya siapa? Awal subuh. Nah, subuh mula-mula tu masuk apa saja kita semaya celah tu panggil qiyamul lail. Nah, tapi afdal mana? Mana afdal kita tanya pula. Nah, afdal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qiyamul lail qiyamul lail sulus akhir lail. Nah, di sebelah Sidneng Suan Sam, sebelah akhir. Nah, sulusail al-akhir. Nah, bukan sulus daripada satu gear daripada dua tiga gear akhir. Buku 2. Nah. Masuk lagi lah. Masuk tapi kita sikit lah. Kita sikit lah. Cakap lah noimak kita ni dah. Mualak sekalinya lah. Tu tak ada. Tak orang kita tak erok apa-apa. Dia tak erok dah lah ni dah. Kegagah muda tak ada buat dah. Lah ni buat tak erok dah lah. Nah, mualaknya hak sebelah tu. Hak tu paling afdal sekali kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan masa tu wana sunyamun. Semaya malam hak paling afdal ialah kita bangun semaya waktu manusia tidur. Itulah tafsir kata dalam surah lain tu kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sikit daripada malam itu, setengah daripada malam bangunlah maya tahajud. Tahajud ni tahajjud. Maya tahajud itu semaya lepas ada tidur. Nah, hak tu maya afdal kali. Nah, afdal sekali. Maya malam kedek tidur, kita bangun semaya duk menajak Tuhan, duk bisik dengan Tuhan, teriak dengan Tuhan. Dah minta gapo dengan Tuhan. Insya-Allah, nak Tuhan apa nampak kita. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan langit bumi nampak kita kata mari tukar tempat tidur, mari cari dia. Nah, Allah Rabbi. Itulah ibu. Subhanallah. Tu kita ini baru boleh WRT. Nah, kemudian dalam semaya akhir sekali ialah dalam semaya ni bang qiyamul lail, amallah paling molek sekali nak gapo kalau qiyamul lail. Tu riwayat juga tu Hamsang. Perintah yang kedua pula dalam ayat ni ialah
warattilil Qur'ana tartila. Ayat ni kita akan kejap sikit lagi. Nah, dan bacalah. Warattil ni bacalah Quran, Al-Quran. Tuhan cok-cok dah. Dalam semaya malam hendak sekali baca Al-Quran. Baca lagu mana? Baca dengan cara tartil. Apa makna tartil? Itu baca dengan anyo-anyo. Baca dengan lambat-lambat. Baca dengan betul tajwid. Bertajwid tu mana tartil. Nah, hok kita duk baca semaya qiyamul lail, hok kita duk semaya tu, kalau semaya tarawih ke semaya apa saja tu, kena gedak lagi dah lah. Nah, hok sebenarnya tartil ialah baca anyo-anyo. Lagu mana baca anyo? Bacaannya ni ialah baca dengan lambat-lambat bagaimana katanya Rasulullah, tanya Aisyah radhiyallahu anha, tanya Anas pada Anas ni orang ju bahasa Nabi. Lagu mana Nabi baca tartil? Anas riwayat kata, anak contoh kata baca panjang-panjang. Lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya. Nah, satu ayat ni kita akan sambung lagi bismillah insyaallah dalam tartil. Dan perintah yang kedua. Mana sekat ayat 4 ni Allah Subhanahu Wa Taala lepas pada 2 perkara. Nah, 3 perkara dekat ni sudah. Perintah Tuhan dalam ayat ni iaitu Nabi tinggal tidur, sikit tidur. Kemudian tujuan tidur apa tidur sikit tu suruh bangun semaya, buat ibadat bang semaya malam. Dan dalam ibadat semaya malam ni Allah nak sekali lah baca Al-Quran. Quran ni yang mari baca malam. Dah sebab kerana Quran apa turun malam juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kerana waktu kita ni kalau kita tanya afdal mana baca Quran tengah hari dengan malam? Jawapannya sana ni dah ada ayat ni dah. Nah, sebab tu kalau boleh baca lagi, baca Quran dalam semaya. Hak tu paling molek sekali. Tapi kena perlu pada ngapal Quran dah lah dah. Sebab tu bagi orang hafaz Quran, masya-Allah, alhamdulillah. Nah, dia boleh baca Quran buat murajaah. Tuan Quran dia ingat dah dalam semaya qiyamul lail dia sendiri. Insya-Allah ibu. Itulah ayat kita ngaji ini. Kita faham sikit sebanyak qadam yang boleh. Ya, ada hak Tuhan izin pada Umi sendiri ini untuk bermuzakarah dengan ibu semua pagi ni. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang mendengar perkataan dan ikut mana baik. Kalau baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hak tak baik itu daripada Umi sendiri, dan minta maaf. Astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.